Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in. Kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma Rabbana ishrah lana sudurana. Ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah ya Allah kami semua ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma urzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa zikrallahi fi man indah. Kurniakanlah ya Allah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga kami, orang-orang yang mengikuti majlis ini serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau hebahkan kepada kami hikmah. Engkau kurniakanlah kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur padanya kerana kita masih lagi diberi kekuatan, kesempatan, masa untuk bersama Al-Quran. Dan bersama Al-Quran dan menghayati Al-Quran ini adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sambung ayat 208 surah Al-Baqarah, muka surat 32. Juzuk yang kedua. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Sadaqallahul Azim. Kita cuba habiskan ni, kalau sempat kita sambung lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mereka itu telah beriman. Kalau kita nak detail lagi lah, sebab amanu tu dia fokus orang yang telah beriman. Dia dari sudut perbuatan dia telah beriman. Dari sudut i'tiqad dia telah beriman. Dari sudut akhlak dia menunjukkan dia beriman. Ini maknanya perkataan amanu ni. Jadi perintahnya apa? Bila dipanggil udkhulu, kita baca udkhulu. Kalau wasal ya ayyuhalladzina amanu udkhulu terus. Tapi kalau kita berhenti ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, kena baca u sebab kha itu huruf sebelum akhir bagi depan. Kita ikut kha. Udkhulu. Apa makna dakhala yadkhulu? Udkhul, masuklah kamu semua fis silmi, di dalam Islam. Kaffah. Baca pun rasa macam panjang kan? Baca panjang. Kaffah. Dari sudut baca panjang, dari sudut makna pun dia mengarah kita supaya cek keseluruhan hidup kita ni terlibat tak dengan Islam. Kan? Dari sudut kata-kata kita, dari sudut perbuatan kita, dari sudut i'tiqad kita, dari sudut cara hidup kita, dari sudut akhlak kita, itu kafah. Itu salah satu daripada makna kafah. Okey. Wala tattabi', itu perintah. Udkhulu fis silmi kaffah, itu perintah. Wala tattabi'u, dan jangan kamu semua. Siapa kamu semua tu? Alladzina amanu tadilah, orang-orang yang beriman itu. Jangan kamu semua tattabi'u, mengikut. Ikut apa? Khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan di dalam hidup secara keseluruhannya. Kadang-kadang syaitan ini langkah dia pada akidah. Dia buat supaya kita tidak berpegang teguh dengan akidah Islamiah. Kadang-kadang pada amal, dia buat supaya kita ini malas buat amal. Kita buat pun yang ringan-ringan, yang berat-berat rasa tak nak. Dia usaha untuk kita tidak melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh dan tidak menyeluruh. Ambil pilih-pilih je. Kan? Yang ringan ambil, yang berat walaupun banyak pahala kita tidak berapa minat. Kadang-kadang pahala banyak berat tu. Kita nak mari masjid ni kan, nak semayang jamaah, Allah beratnya. Kita berat itu kita tak pilih sangat. Sedangkan para sahabat dalam Quran menggunakan yabtaghuna fadlan, mereka berebut
berebut sungguh-sungguh, berjihad dalam mencapai nilai-nilai kelebihan, dalam infak, dalam sembahyang berjamaah, dalam memberi salam. Nabi sebut afsyus salam, sebarkan salam. Maknanya benda itu menunjukkan kesungguhan. Jadi kalau kita tidak bersungguh melakukan perkara yang dilakukan oleh Rasulullah secara bersungguh, mungkin itu adalah khutwati syaitan. Khutwati syaitan, mungkin kerja-kerja syaitan untuk kita jadi tak semangat dalam melakukan perkara-perkara perintah Allah. Kenapa kita tidak dibenarkan ikut khutwati syaitan? Sebabnya innahu lakum, sesungguhnya dia tu syaitan. Lakum, kepada kamu, bagi kamu, aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Mubin ini dia jelas dah, syaitan itu dia musuh dengan orang-orang yang beriman. Dia tidak akan bermusuh dengan orang kafir. Dia tidak akan bermusuh dengan orang yang malas. Dia suka baru. Tapi dia bermusuh dengan orang-orang yang semangat. Dia akan cari jalan untuk kita kurangkan pahala dalam semua perkara. Bahkan apa yang kita dah buat pahala pun, kalau boleh dia nak batalkan. Dia bagi suih-suih supaya kita rasa dengki, supaya kita rasa benci, supaya kita rasa tengok kawan kita ni second class, lower class. Dia masuk jarum-jarum khutwat itu dalam diri kita. Sedangkan sifat orang mukmin ini yang digambarkan oleh Allah, pertama tolong menolong. Yang kedua, kalau marah dia tahan, jangan bila marah dia lepas terus, tak. Yang ketiga, bila bersalah dia bermaaf-maafan. Itu 3 perkara yang melibatkan kita, hubungan kita. Tolong menolong, tahan marah. Kalau kita kata patut marah pun biar dulu. Takut masa marah tu masa panas, kita tidak timbang dengan baik. Yang kedua, kita maaf sesama kita. Itu 3 perkara: tolong menolong, tahan marah, bermaaf-maafan. 3. Satu lagi berkaitan dengan Allah. Kita dengan Allah ni, kita kena minta maaf dalam 2 perkara. Yang pertama, kita maaf kerana kita kurang buat perintah. Yang kedua, kita minta maaf kerana kita terlanjur melakukan larangan-larangan. 2 tu je yang kita salah, kan? Kalau Allah kata hayya 'alas salah, marilah untuk hidup dengan mendirikan sembahyang. Saya suka terjemah hayya itu marilah untuk hidup. Sebab hayya ha pedas. Kalau hayya ha besar, mari sembahyang. Hayya ila salah, jom sembahyang. Dia guna ha besar. Kalau ha pedas, hiduplah kamu ala salah, atas mengerjakan sembahyang. Kalau kamu hidup tapi tak kerja sembahyang, mati. Dia mematikan hati sebenarnya. Walaupun tubuh jasad hidup, hati mati. Gitu. Jadi inilah yang dikatakan. Ini isu yang ayat berikut ni ditimbulkan oleh Allah, iaitu fa in zalaltum. Allah dia guna zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Zalaltum, maka. Jadi ayat yang ke 208 tu clear kan? Dia panggil kita, dia suruh kita masuk Islam secara keseluruhan dalam semua kehidupan kita. Yang kedua, jangan ikut khutwat syaitan kerana dia musuh yang nyata. Clear situ. Tapi kalau berlaku juga isu yang berikut. Ini isu yang manusia gelecah, tergelincir daripada landasan. Fa in zalaltum, tum makna kamu semualah. Allah cakap dengan kita. Jika kamu semua tergelincir, bila gelincir tu? Mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Sesudah. Itu mim ba'di itu sesudah ataupun dari sesudah apa-apa. Ma tu apa-apa. Apa-apa maknanya dalam isu semayang, apa-apa juga dalam isu puasa, dalam isu hukum-hukum lain. Ma tu ja'at,
telah datang kepada kamu al-bayyinat, bukti-bukti tentang sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib. Tapi kita zalalna, kita tergelincir. Maknanya kalau sembahyang wajib tak buat, tergelincir dia tu, zalaltum. Maksiat, Allah larang untuk melakukan benda-benda riba, zina dan minum arak dan sebagainya, kita terbuat. Kan? Dan kita tahu pun benda itu salah, tapi dia panggil zalaltum. Gelincir selepas ada bukti. Macam mana nak buat kalau ini berlaku? Adakah kita tidak ada peluang lagi? Kata Allah, fa'lamu, kamu kena reti. Fa'lamu ni kamu kena berilmu, kena reti, kena belajar. Belajar apa dia? Annallaha, sesungguhnya Allah itu aziz. Kan? Aziz tu makna maha perkasa. Kenapa dia sebut aziz di sini, maha perkasa? Dia boleh hentam kamu. Kamu kalau hebat macam mana pun, Allah kuat, dia boleh hancurkan kamu bila-bila masa. Dengan COVID ke, dengan apa-apa, boleh. Dengan izzah Allah itu, dengan kekuatan Allah tu, dia boleh menghancurkan. Tapi Allah gandingkan, yang menyebabkan kita rasa seronok sikit, Hakim. Allah bijaksana. Dia tak buat, dia beri sikit-sikit je. Suatu ketika, ini kita bimbang sangat-sangat muslimin-muslimat. Sekarang ini seolah-olah Allah tarik, Allah lepas dalam isu COVID. Kan? Sekarang ni, sebelum ni dilepaskan, boleh sembahyang semua. Ikut kapasiti masjid. Kan? Tapi buka kapasiti masjid pun tak ada orang pergi. Tak ada orang mari masjid. Subhanallah. Bila tanya masyarakat, dia kata COVID. Okey, COVID tak apa. Engkau kena COVID ke? Tak kena lagi, takut kena. Tu engkau duk minum kopi, rapat-rapat kawan-kawan tu. Tu tak apa, COVID tak ada. Kat masjid COVID terus. Ingat, Allah tak nilai pada percakapan. Allah nilai pada hati kita. Kalau nak pergi rumah Allah, kita alasan COVID, tapi pergi tempat-tempat yang lain, yang lebih dekat lagi dengan status COVID itu, kita boleh pergi atas alasan apa. Jadi Allah tahu hati kita, ukurlah apa yang kita kata itu. Sedangkan dalam isu solat ini, Nabi SAW sebut, sesiapa yang tahu nilai solat berjamaah, nilai azan yang dipanggil untuk solat jamaah, dan nilai sah-sah yang pertama itu, walaupun mereka terpaksa bayar, wajib mereka bayar untuk sampai ke rumah Allah. Jadi kita sekarang ni syaratnya kena ikut SOP je. Taklah berat sangat. Kena pakai mask, kena jarak, itu je syaratnya. Taklah berat sangat. Tak payah bayar duit pun. Cuma kena beli handphone untuk ambil ni MySejahtera je. Beratlah sikit bagi orang tak ada duit. Tapi kalau duit ada, alasan apa lagi untuk kita mari berebut untuk mendapat peluang sebelum ditutup habis-habis. Suatu hari mungkin ditutup masjid ni. Sebab Allah bagi kalau di Selangor, bagi sepenuhnya. 1 meter boleh jarak, bukan 1 meter antara sejadah dengan sejadah, antara orang, antara yang berdiri itu. Dekat je. 1 orang lagi cukup. Dekat sekarang ni. Tak mari juga. Tak mari juga. Tuanku Sultan Selangor memerintahkan sekarang ini, minta seluruh masjid Selangor buat program mengajak masyarakat ambil peluang. Masa boleh mari masjid ni. Hari Jumaat semalam bila timbul isu apa? Kena 3 dos vaksin, kena booster, semua orang mari marah. Kan? Mari marah masjid. Mari marah masjid tu, dia tak mari pun masjid. Kan? Dia mari Jumaat je. Hari lain dia tak mari. Tapi dialah yang paling ke depan mengkritik pasal masjid keras sangat untuk nak ambil tindakan. Jadi benda-benda ginilah yang kita takut dalam isu khutwatis syayatin ni. Langkah-langkah yang dianjurkan oleh syaitan. Takut kita lawan tapi kita tak buat.
Tu kan? Inilah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ingat, Allah tu aziz. Dia boleh rancang. Dia boleh rancang supaya kita tak boleh mari. Kita rasa malas. Dan dia boleh buat juga yang paling baik. Iaitu, dia buka masjid luar supaya peluang. Mari ya. Sekarang ni boleh mari dah, mari ya. Kalau orang tu jenis yabtaruna fadla, macam sahabat, dia akan kejar, dia akan ambil apa syarat pun, yang penting boleh masuk dalam masjid, boleh solat, dia akan buat. Tapi sejauh mana, seramai mana masyarakat kita hari ini mengambil peluang. Kan? Begitu juga dengan Quran ni. Quran ni Allah buka seluas-luasnya Quran. Tengok Quran kita depan ni. Banyak Quran. Suatu hari tuan-tuan akan buka Quran ni putih bersih, tak ada dah tulisan. Kan masa tu baru berebut nak cari Quran, tak jumpa dah. Oleh sebab itu, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bersyukurnya kita walaupun kita 2 kali sebulan, kadang-kadang sekali je sebulan, kita dapat duduk di sini, kita niatlah sungguh-sungguh, ya Allah, berilah masa dan peluang aku untuk khatam Quran. Selama khatam Quran ini tak habis, maka berilah kesihatan kepada aku untuk aku tatapi Quran ini sekadar yang aku mampu. InsyaAllah Allah beri. Kan? Allah beri. Habis panjang sangat cerita tu. Fa'lamu annallaha aziz. Dia boleh balas dengan kekerasan dia, tapi hakim, dia bijaksana membentuk hamba-hambanya, memberi peluang kepada hambanya. Habis situ. Jika kamu tergelincir, kembalilah. Maknanya hakim itu makna Allah beri peluang, kita kembali. Mana kalau kita dah kembali kepada Allah, ingatlah Allah akan ampun segala dosa-dosa yang kita bertaubat itu. Jangan bersedih setelah kita kembali kepada Allah. Yakin sepenuhnya Allah terima. Bukti Allah terima, kita rasa sayang nak mari masjid. Kita rasa masjid ni kalau tak mari tak boleh dah. Rasa sebati dengan hidup kita. Maka sebenarnya itu tanda Allah telah terima taubat kita. Orang yang Allah tak terima taubat, dia rasa geli. Dia rasa macam nak mari masjid ni, orang kata tak boleh, macam tak selesa. Itu Allah tak terima lagi, kena usaha lagi. Wallahu alam. Baik, ayat berikut. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru. Ini hal yanzurun, adakah, tidakkah, 2 kali. Yanzuruna, mereka menanti-nanti, illa an ya'tiyahumullahu, kecuali bahawa akan datang pada mereka oleh Allah. Ya'tiyahumullah, Allah datang sendiri. Macam mana Allah datang? Mungkin ya'tiyahumullah ay ya'tiyahum bala'ullah. Perkataan Allah itu mungkin ada kalimah sebelum Allah, bala, ujian Allah. Fi dhulalim, dalam bentuk zulal. Zulal ini ialah naungan. Minal ghamam, daripada awan. Ini pernah berlaku kepada kaum-kaum dulu. Orang tengok, musim panas kan? Pada zaman Nabi Syuaib pernah berlaku. Dia musim panas lama, maka orang semua berhajat kepada hujan. Satu ketika dalam dia duduk bersedih, dia nampak ghamam. Ghamam ini awan. Awan datang dengan gelapnya seronok. Tepuk tangan semua sebab hujan dah nak mari. Rupa-rupanya yang datang tu bukan hujan rahmat, tetapi hujan yang membawa satu malapetaka yang menghancurkan mereka, yang mematikan mereka, iaitu kaum Nabi Syuaib, kerana dia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah kita nak bertaubat, hal yang zurun, nak tunggu illa sehinggalah, nak tunggu sehingga Allah datang kepada mereka
nampak macam nak habis dah COVID, tapi tiba-tiba yang datang itu bukan COVID, tapi yang lebih besar daripada COVID-19. Kita nak tunggu yang tu kah daripada sekarang ni? Sepatutnya jangan lagi. Dah sekarang ni COVID ada tak berhenti-berhenti ni, kita tunggulah sehingga dia berhenti. Tak mari masjid, tunggu sehingga COVID habis. Tiba-tiba bukan COVID habis, benda lain datang, nampak macam kehidupan yang baru, tetapi sebenarnya di dalam kehidupan yang baru itu ada musibah yang menghancurkan kehidupan kita buat selama-lamanya. Ini pernah berlaku kepada kaum dahulu. Jangan kita mengambil ringan saat Allah membuka pintu kepada kita ini seluas-luasnya untuk mencari bekalan. Apa dah? Ini. Jadi hal yang zurun, apakah mereka tidak menunggu kecuali untuk datangnya Allah datangkan kepada mereka fi dhulal, di bawah awan, bayangan awan itu dengan musibah, wal malaikatu, ataupun malaikatu ni maknanya wow dengan malaikatu dengan baris Allah tu sama kan? Kita tengok baris Allah. Allahu wal malaikatu. Maknanya malaikat bawa kepada mereka musibah. Malaikat ni tugas dia bukan saja muka nakir tanya lai kubur je. Musibah-musibah yang buruk ni dibawa oleh malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lastnya wa qudiyal amru, akan diperintahkan segala urusan. Kalau Allah nak angkat ni, kalau orang semua mari masjid, tak muat masjid Jumaat, tak muat masjid hari-hari biasa, maka Allah Subhanahu wa taala wa qudiyal amru hak baik. Tapi kalau kita main ringan je, tak kisah je, tunggu habis COVID, biarlah bersih semua, baru kita nak mari, tak nak pakai mask, tak nak ikut SOP. Takut tak mari COVID tu, mari hak lain. Wa qudiyal amru, pasti Allah tentukan. Tengok kepada sambutan kita kepada peluang. Gitu. Kalau kita tengok di sini ayat 110 kan. Orang-orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan kedatangan azab Allah kepada mereka dalam lingkungan awan, bersama-sama dengan malaikat yang menjalankannya. Padahal telah pun diputuskan perkara itu balasan azab yang menimpa mereka, dan kepada Allah jua kembalinya segala urusan. Wa qudiyal amru je terjemah, kepada Allah kembali segala urusan. Maknanya tadilah yang kita cerita tadi. Kalau kita tengok sekarang ni COVID macam harimau lapar kan tak? Kena belaka. Tak ada dah orang tak kena. Saya kena dah baru ni. Kan? Balik Kelantan kena. Tapi kena batuk-batuk gitu jelah. Semua kena dah sekarang ni. Macam harimau sedang menerkam. Kemana kita nak lari? Masjid masih dibuka. Jom kita penuh masjid. Tapi orang lari masjid. Dulu sebelum COVID ada masa tidak akhir-akhir ni kan, ada 7 sah di masjid saya, Masjid Syakirin. Sekarang ni 4 sah dah, 3 sah lari. Lari nak pergi mana tak tahu. Kena juga. Kena kat pasar, kena kat tu, kena kat ni. Patut kita kena kejar masjid. Ya Allah, sama-sama ni penuhkan masjid, merayu, bertaubat kepada Allah, yang bersalah bertaubat kepada Allah. Mungkin waqudiyal amru ni hasanah. Bukan waqudiyal amru ni azab, tak. Sebab qudiyal amru ni boleh jadi 2 perkara sebenarnya yang kita dengar tadi. Dan ingat, sama ada kita berubah dengan ke arah kebaikan ataupun tidak berubah, tunggu nasib je. Kata Allah, wa ilallah, hanya kepada Allah sahajalah turja'ul umur, dirojokkan semua perkara. Maknanya kita tak lepas. Sebab tu sekarang ni kita kena menari dengan tarian orang yang bertaubat. Tak boleh menari dengan tarian orang yang menunggu untuk bertaubat. Tak ada masa dah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahu akbar. Jelas kan?
Jadi kita kait-kaitkan sedikitlah dengan isu-isu semasa. Ayat ini pun dia umum, ayat umum yang kita boleh kaitkan dengan perkara-perkara yang terjadi sekitar kita. Pada saya sekarang ni lah kan, masjid tak patut kosong dah. Tak patut sikit pun kosong dah. Patut di luar tu penuh dengan orang. Waktu sembahyang 5 waktu. Bukan tunggu jemaat je. Sekarang ni masih jemaat. Jemaat pun pilih-pilih. Jangan sampai 3 kali baru dia. Kalau 2 kali tak mari okey lagi. 3 kali baru dia mari. Usaha. Mari tu dia seranglah kalau tak bagi. Ini masalah. Kita nak paling minimum. Kan? Kita takut sangat perkara yang luar biasa yang berlaku, yang kita harapnya baik, dia datang dengan perkara yang buruk. Baik, apa dah? Masuk dah? Okey, kita berhenti situlah. Okey. Minta maaf banyak-banyak. Okey, kita berhenti setakat ayat 210. InsyaAllah kita sambung ayat berikutnya nanti di perjumpaan yang akan datang. Okey. 6 minit lagi. Kita ambil satu ayat lagi ya. Kau nak berhenti dah? Berhentilah. Bila kata berhenti kena sambung pula jadi tak habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi